Assalamualaikum dan salam sejahtera. Memandangkan perkembangan terkini, nampaknya UMNO baru 2022 sudah menjadi sama macam UMNO lama 1986, di mana UMNO pecah di antara tim A dan tim B. Dan perkembangan hari ini dan beberapa hari kebelakangan ini, nampaknya orang yang menyokong Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob diketepikan atau disingkir dan diganti dengan orang yang menyokong Presiden Parti Zahid Hamidi. Same trend. Trend 1986 berulang pada tahun ini, tahun 2022. Semua orang tahu tentang cerita tim A lawan tim B, Tengku Razali Hamzah tim B, Mahathir tim A, dan apa kesudahannya. Di mana UMNO diharam, UMNO baru ditubuhkan, dan juga Semangat 46 yang dipimpin oleh Tengku Razali juga ditubuhkan. Dan tak sampai 10 tahun kemudian, Tengku Razali telah membubarkan Parti Semangat 46 dan dia dengan penyokong-penyokong dia telah kembali ke UMNO dengan harapan yang Mahathir akan bunuh Anwar dan Tengku Razali akan ambil alih sebagai timbalan Perdana Menteri dan kemudian Perdana Menteri. Tapi ini tidak berlaku sebagai harapan Tengku Razali, dan sampai hari ini Tengku Razali masih Prime Minister in waiting, PM in waiting, lebih lama dari Anwar Ibrahim, seorang lagi PM in waiting. Tapi itu semua sejarah yang kebanyakan rakyat Malaysia mengetahui. Yang saya nak cerita ni yang rakyat Malaysia tidak ataupun tidak ramai rakyat Malaysia mengetahui, kecuali beberapa orang sahaja. Perkara nombor 1. Apabila UMNO diharamkan, dan UMNO diharamkan atas desakan Mahathir, walaupun pendaftar pertubuhan ROS kata tak perlu diharamkan, oleh kerana kesalahan UMNO ni tidak begitu serius yang maknanya perlu menutup UMNO atau haramkan UMNO, tapi Mahathir nak UMNO diharamkan dan maka ROS pun haramkan UMNO dan UMNO tutup. Selepas UMNO ditutup, Tengku Razali Hamzah telah memohon menubuhkan satu parti baru yang dinama UMNO Malaysia. 2 hari kemudian, Mahathir pula membuat permohonan untuk menubuhkan UMNO baru. Jadi Tengku Razali nak daftar UMNO Malaysia, 2 hari kemudian Mahathir nak daftar UMNO baru. Tapi pendaftar pertubuhan ROS telah reject Tengku Razali punya permohonan dan lulus Mahathir punya permohonan. Walaupun Tengku Razali memohon 2 hari lebih awal dari Mahathir, tapi Tengku Razali punya permohonan kena reject dan dilulus. Mereka meluluskan Mahathir punya permohonan dengan alasan tak boleh 2 parti guna sama nama UMNO. Sepatutnya UMNO baru di-reject, ditolak, bukan UMNO Malaysia. Jadi Tengku Razali terpaksalah buat permohonan baru dan dia panggil parti dia Semangat 46. Bermaknanya sepatutnya hari ini parti yang wujud ialah UMNO Malaysia, bukan UMNO baru. UMNO baru sepatutnya tidak boleh dilulus. Tapi kemudian dilulus dan dengan senyap UMNO baru menggugurkan baru dan kekalkan UMNO sahaja. Padahal parti itu is UMNO baru, bukan UMNO. Anyway, itu satu perkara. Bermaknanya Tengku Razali dinafikan hak untuk menubuhkan parti yang dinamakan UMNO Malaysia dengan alasan oleh kerana Mahathir juga nak guna nama UMNO, iaitu UMNO baru, maka Tengku Razali tak boleh
guna juga nama yang sama. Itu satu tipu helah dan satu boleh dikatakan tidak keadilan kepada Tengku Razali. Perkara yang kedua yang lebih penting, apabila UMNO diharamkan dan UMNO baru ditubuhkan, UMNO baru tak boleh ambil alih harta UMNO lama. Sepatutnya oleh kerana parti ini telah ditutup ataupun dibubar, maka semua harta UMNO sepatutnya dibagi-bagi kepada 3 juta lebih ahli UMNO. Which means berapa bilion harta UMNO sepatutnya katalah 100 bilion. 100 bilion tu patut dibagi sama rata kepada 3 juta lebih ahli UMNO. Setiap ahli UMNO tu berhak menerima sebahagian dari berbilion-bilion harta UMNO. Tapi UMNO tak serah harta kepada ahli, UMNO pindah harta itu kepada UMNO baru. Which tak sepatut dibuat. Tapi dengan syarat bahawasanya sekurang-kurang 75% dari ahli UMNO lama menyertai UMNO baru. So 75% ahli UMNO lama kena join UMNO baru, barulah harta berbilion-bilion tu boleh dipindah. Jadi itu mengambil masa 3 tahun untuk selesai. Sebab apa 3 tahun? Sebab tidak ada 3 juta lebih ahli di dalam UMNO lama. Dan macam mana nak pindah 3 juta lebih ahli UMNO lama kepada UMNO baru bila tidak ada 3 juta lebih ahli, ataupun 70% dari 3 juta setengah yang mereka declare 3 juta setengah. So mereka terpaksa buat silap mata supaya memberi gambaran yang 3 juta 70% tak kurang 75% dari 3 juta setengah ahli UMNO lama telah menyertai UMNO baru. So that whole exercise mengambil masa 3 tahun, barulah harta tu boleh dipindah. Lepas tu satu keputusan dibuat, dan ini boleh dianggap sebagai Daim Zainuddin punya strategi. Oleh kerana UMNO lama telah diharamkan ataupun dibubar dan harta UMNO telah tersekat, telah frozen atau dibeku, maka mereka tak mau lagi letak harta UMNO dalam nama UMNO. Sekiranya berlaku sesuatu kepada UMNO baru, sekali lagi harta UMNO akan terbeku dan mereka akan menghadapi masalah yang sama. Yang sama seperti tahun 88 apabila UMNO diharamkan dan UMNO baru ditubuhkan, maka 3 tahun harta UMNO tersekat. So, keputusan mereka buat, Daim dan Mahathir dan juga Anwar, ialah mereka akan melantik pemegang amanah, trustee. Dan trustee ini atau pemegang amanah akan pegang semua harta UMNO dalam nama individu, dalam nama personal. Jadi presiden, timbalan presiden dan bendahari UMNO ialah 3 orang yang akan menjadi pemegang amanah, dan semua harta UMNO, cash, tanah, bangunan, investment, business, semua akan dipegang oleh pemegang amanah. 3 orang pemegang amanah, dan pemegang amanah ni akan melantik trustee dan ataupun proxy. Dan trustee atau proxy ini terdiri dari beberapa orang Melayu, Cina dan juga India, yang semua orang Malaysia kenal. Mereka semua ialah multimillionaire ataupun billionaire di dalam Malaysia. Orang-orang korporat ni, kalau tak kenal siapa dia, orang Melayu, orang Cina, orang India yang millionaire dan billionaire, the captains of industry atau ketua korporat, maka mungkin mereka perlu belajar sikit lagi lah. Jadi apabila semua harta, cash, investment,
bisnes-bisnes UMNO, syarikat UMNO, semua diletak di dalam nama peribadi, dalam nama pemegang amanah, individuals atau personal names. Maka UMNO lagi tidak memiliki secara direct apa-apa harta. Pada dasarnya UMNO ni miskin, UMNO ni pokai. Yang kaya ialah trustee, proksi, pemegang amanah kepada UMNO. Dan oleh kerana itulah hari ini timbul macam-macam tuduhan rasuah. Saya ambil satu contoh, Najib Tun Razak. Sebagai Presiden Parti, tugas Najib Tun Razak ialah untuk mengumpul dana untuk menghadapi bukan saja pilihan raya, tetapi kegiatan-kegiatan politik, political activities, termasuk election activities. Jadi ini memerlu 4-5 bilion satu tahun. Mahathir sendiri mengaku yang masa dia dulu 1.5 bilion hanya untuk pilihan raya sahaja. Tak masuk lagi kegiatan lain. So siapa jadi Presiden UMNO ataupun pemegang amanah UMNO, maka mereka ditugaskan mencari 4-5 bilion tiap-tiap 5 tahun. Bermaknanya 1 bilion satu tahun. Kalau pilihan raya diadakan 5 tahun sekali, kalau 4 tahun sekali, bermaknanya dalam 4 bilion setengah satu tahun. Dan ini seperti kita telah, kalau kita follow lah kes 1 MDB, misalan. Duit tu bukan saja untuk pilihan raya, tapi untuk kegunaan political activities, iaitu kegiatan politik. Ada 191 bahagian, ada berpuluh ribu cawangan, semua perlu duit. Termasuk pemuda UMNO, wanita UMNO, puteri UMNO dan sebagainya, semua perlu duit untuk kegiatan. Jadi kalau seseorang tu jadi Presiden UMNO, perlulah Presiden tersebut bertanggungjawab atas mencari 4-5 bilion tiap-tiap 5 tahun untuk kegiatan parti. Dan bukan parti yang akan cari. Presiden, timbalan presiden dan bendahari yang terpaksa cari. Dan mereka terpaksa serah duit tu direct kepada ketua-ketua bahagian dan berbagai jawatan kuasa yang perlu menjalankan kerja politik untuk UMNO. Itu sistem yang telah ditubuhkan dari lebih kurang tahun 90 sampai hari ini, 30 tahun lebih. Dan inilah juga sebabnya Najib terpaksa cari dana untuk parti sampai berbilion-bilion. Dan hari ini Najib menghadapi perbicaraan mahkamah dan tuduhan bahawasanya dia telah curi duit, salah guna kuasa, rasuah dan sebagainya. But this has been the way since tahun 90 yang sebenarnya. Masa Mahathir, masa Anwar tahun 91 menjadi menjadi Menteri Kewangan dan 93 timbalan Perdana Menteri. Anwar juga terlibat dalam kegiatan ini. Hari ini Anwar duduk buat kecoh, duduk buat bising, buat tuduhan rasuah dan sebagainya. Yang sebenarnya Anwar ni buat bodoh. Dia tahu ini sistem yang telah ditubuhkan, dan Anwar seorang dari arkitek yang telah menubuhkan sistem di dalam UMNO untuk mendapat dana untuk pilihan raya dan untuk kegiatan parti. Anwar was involved. Hari ini Anwar cakap banyaklah, kata rasuah lah ini dan itu. But he was one of the UMNO leaders who started this whole system of trustees, pemegang amanah, proksi dan sebagainya untuk mendapat 1 bilion satu tahun. 1 billion a year sekiranya lah pilihan raya diadakan 5 tahun sekali. So, this is the issue. Jadi, isu Tim A lawan Tim B ni bukan saja isu rebut kuasa. It's not only about siapa nak jadi Perdana Menteri atau siapa nak jadi Presiden Parti. It's more than that. It's about controlling 1 bilion satu tahun duit UMNO. Dan orang yang akan kontrol duit UMNO 1 bilion satu tahun ni bukan Perdana Menteri.
tetapi Presiden Parti, Timbalan Presiden Parti dan Bendahari Parti. Jadi jawatan Perdana Menteri ini tidaklah begitu penting banding dengan jawatan Presiden, Timbalan Presiden dan juga Bendahari, termasuk juga Setiausaha Agung UMNO, di mana mereka akan ditugaskan untuk bagi-bagikan duit kepada bahagian ketua bahagian, cawangan dan semua jawatan kuasa UMNO, termasuklah puteri, pemuda, wanita dan sebagainya. They are in control of 1 billion ringgit every year. And they decide who gets the money and who does not get the money. Dan hari ini, orang yang kontrol duit tu ialah Zaid Hamidi dan juga orang-orang yang rapat dengan dia. Orang yang tidak rapat dengan dia, seperti Perdana Menteri Malaysia, tidak akan dapat peruntukan. Jadi sebagai Perdana Menteri lah, Ismail Sabri ni boleh dianggap sebagai lame duck. Lame duck dari segi duit UMNO. Tapi Ismail Sabri ada kuasa Perdana Menteri. Tapi kuasa Perdana Menteri ni, kalau nak salah guna duit rakyat ataupun duit kerajaan, akan jadilah macam kes Najib Tun Razak, di mana dia guna 1 MDB untuk kegunaan politik dan kegunaan parti. Hari ini dia menghadapi perbicaraan dan kalau tak kena gaya, mungkin akan dimasuk ke penjara. So you can't do much as Prime Minister. Kalau you kalah pilihan raya dan you jatuh, dan kerajaan baru akan korek balik semua you punya kegiatan, macam apa berlaku 2018 apabila UMNO jatuh dan Najib juga jatuh, maka dia orang korek habis dan tangkap dia dan bawa seret ke mahkamah untuk dibicara. Bahaya. Kalau dulu masa Mahathir, dia tak rasa dia akan jatuh, jadi dia salah guna kuasa, okeylah, siapa nak tangkap dia. Mahathir sendiri cakap, saya tak pernah ditangkap. Memang tak pernah ditangkap sebab dia, semasa dia berkuasa, tak ada orang berani lawan dia. Dan apabila Pakatan Harapan berkuasa tahun 2018, Pakatan Harapan juga memberi dia kekebalan, immunity. Jadi Mahathir selamatlah, Mahathir taklah kena apa-apa. Tapi kalau Ismail Sabri nak salah guna kuasa untuk nak cari dana untuk parti dan pilihan raya, dia menghadapi risiko besar. Dan orang yang pegang, yang kontrol duit tu ialah orang macam Zaid Hamidi dan orang-orang yang dalam geng dia, circle dia. Dan kalau Zaid Hamidi tak mau bagi 1 sen kepada parti untuk pilihan raya, maka susah Ismail Sabri nak menang. Bermaknanya kalau Ismail Sabri bubar parlimen dan mengadakan pilihan raya katalah bulan Ogos ataupun September ini, dan dia tidak terima jaminan dari Zaid bahawasanya dana akan diberi sekurang-kurang 3.5 bilion yang diperlu untuk pilihan raya akan datang ini. Kalau Zaid tak beri 3.5 bilion kepada Ismail Sabri, maka Ismail Sabri akan kalah pilihan raya. Sama macam 2018 dulu. Dan sekiranya Ismail Sabri nak 3.5 bilion dana untuk pilihan raya, maka Zaid boleh blackmail Ismail Sabri. Bermaknanya, selepas pilihan raya, Ismail Sabri letak jawatan. Kalau Ismail Sabri tak mau letak jawatan selepas pilihan raya, no money for you. So, try lah menghadapi pilihan raya dan cuba menang pilihan raya kalau bulan Ogos ke September ini dengan tidak ada duit. So that is the issue. Isu Tim A, Tim B ni bukan saja tentang kuasa, bukan saja rebut kuasa, tapi juga rebut ataupun rebutan untuk duit UMNO, untuk kontrol duit UMNO. And today, yang kontrol duit UMNO ialah pucuk pimpinan parti dan bukan Perdana Menteri. So the stronger party would be Tim B lah, kalau kita anggap Zaid Hamidi dan geng sebagai Tim B. And Tim A ni, kalau mereka kata Ismail Sabri is a weak Prime Minister, Ismail Sabri is a lame duck Prime Minister,
Dari segi kewangan, yes. Dari segi kuasa Perdana Menteri, maybe no lah. Maybe Ismail Sabri ni, kuasa Perdana Menteri ni lebih dari kuasa Presiden Parti. Tapi once you nak adakan pilihan raya, then the party president will be the king. And as Mahathir said, cash is king. Assalamualaikum. Salam sejahtera.